Sekolah Agama Rakyat dengan satu kelas 35 orang murid. Kemudian ada 2 orang guru. Pada tahun 2006, jadi kita diambil alih oleh kementerian. Jadi berpindahlah daripada Sekolah Agama Rakyat menjadi Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Jadi keseluruhan sebelum itu, semasa Sekolah Agama Rakyat, semua guru adalah di bawah kelolaan sekolah. Tapi setelah 2006 kerajaan ambil alih, maka guru ni dibayar gajilah oleh kerajaan dan semua guru diterima untuk masuk IPG dan jadi guru kementerian. Okay, jadi sebelum ini kalau tengok gambar tu ada pengelolaan semasa Sekolah Agama Rakyat tu berbeza banyaklah dengan pengelolaan selepas ni ambil alih. Kurikulum pun ada berbeza sedikit. Bila kita berubah ni sepenuhnya lah kita guna kurikulum kerajaan, tetapi kita tambah dengan kurikulum agama. Sebab tu pelajar tahun 1 kita pun balik 1.5, sama dengan pelajar tahap 2 1.5, sambung pula kelas kafah. Jadi balik sekarang ni 4.5 sebelum PKP. Tapi hari ni kita balik P1 lah masa PKP ni. Baik, kemudian apa yang kita tawarkan di sini? Baik, sebenarnya kita cuba untuk memenuhi permintaan semasa. Sekarang ni orang lebih berminat lah untuk sekolah agama ni. Dan daripada tahun 2006 sampailah sekarang ini, setiap tahun kita akan tolak satu kelas. Biasanya permohonan 3 kelas. Jadi satu kelas terpaksa kita tak terima lah. Sebab kita amat terhad, kita hanya ada 12 kelas di sini, 2 kelas bagi setiap tahun. Kemudian 70 orang atau 70 orang murid. 2 kelas satu tahun tu 72 murid, 74 orang murid. Paling tinggi lah kita ambil. Jadi yang selebihnya tu terpaksa kita tolak. Jadi samalah dengan sekolah agama. Di Perlis ini ada 4 buah sekolah. Jadi samalah. Jadi kita cuba memenuhi permintaan ini sebab penawaran subjek kita tu agama dan akademik dan minat orang ke arah itu sekarang ni. Jadi ramai yang pohon untuk masuk. Yang keduanya, kita balik 4.5, waris berminat sangat. Sebab balik 4.5, hantar anak pagi, tak ada fikir lah. 4.5 ambil. Sepenuhnya duduk dengan kita lah. Jadi belajar ada sekolah ni 9 jam. 9 jam ada di sekolah. Dan 9 jam ada di sekolah itu, jadi kita yang pertamanya kelas kafah kita ni 100% hadir. Kalau sekolah lain boleh balik dulu, datang tak datang. Tapi kita ni mau tak mau mesti hadir penuh. Kita makan tengah hari di kantin dah. Okey, makan tengah hari kita ni, makan yang lebih pengurusan makan kita berbayar bulanan. Jadi satu-satunya lah yang kita kekalkan daripada mula dulu sekolah tahun 94 dulu sampailah sekarang, kita makan bulanan, makan secara berbayar bulanan. Itu sikitlah berkenaan dengan apa yang kita tawarkan di sekolah ni. Baik, untuk akan datang ni, kita nak kekalkan perbezaan kita yang ada ni. Mungkin sekolah lain tak ada lah. Asalnya kalau di Perlis ni, di Kedah pun lain dah sekolah swasta. Mungkin dari segi makan, pengurusan makan tu satu-satunya lah kita yang masih menguruskan macam ni. Dulu Seri 1 macam ni juga, dia pun dah bertukar lah. Jadi kita masih kekalkan lah. Okay, jadi perbezaan itu kekalkan. Kemudian kita sekarang ni, kekangan kita ialah padang. Dia tak ada padang. Padang kita cuma yang di belakang sekolah ni. Saya rasa kalau yang main bola pun separuh saja. Dia tak ada padang. Jadi bila tak ada padang, kita terpaksa fokus kepada permainan yang lebih individu. Permainan individu. Kalau sebelum ni ada budak kita yang masuk paulaya, yang masuk taekwondo, memanah, badminton. Satu, mainan individu. Yang kedua, mainan itu banyakkannya waris akan bantu uruskan. Sebab waris ni kalau mainan individu, dia akan lebih membantu lah daripada permainan yang bentuk kumpulan ni. Yang lebih lagi kita ni dah tak ada padang. Jadi Alhamdulillah kita ada pencapaian dalam memanah dan sebagainya. Itu masa depan sekolah ni. Kita tengok sekarang ni anak-anak yang tahun 5 lah, sehingga tahun 5 sekarang ni, mereka ni dilahirkan dalam IR 4.0. Kita 3.0, 2.0, 3.0.
Jadi zaman kita ni zaman elektrik, kemudian zaman elektronik dan teknologi maklumat. Masuk pada anak kita sekarang ni dah cyber. Kita ni yang teknologi maklumat ni pun tak habis lagi. Tak ada nak habis. Nak pegang mouse pun tak boleh. Tak sempat nak habis, anak dah masuk dah cyber. Jadi murid terdedah dengan generasi yang guna gadget. Ya. Kalau dulu game itu permainan, sekarang ni game tu perniagaan, dah berniaga. Ya. Kalau tengok sukan pun sekarang ni game dah masuk jadi sukan. Ya, dah diperkenalkan. Mana anak-anak kita ni dia akan ke arah tu 30 tahun lagi. Ya. 30-40 tahun lagi benda yang tak mungkin kita ingat nak jadi, dah jadi. Drone contohnya, dulu main saja. Dulu masa kita dulu fighter control lah kan zaman bateri. Ya. Sekarang ni dah masuk drone. Drone dah boleh berniaga semua baja, semua acun. Dulu tak terfikir pun kita. Jadi anak sekarang ni perlu ditrain ke arah itulah. Ya, dan keperluan untuk memenuhi keperluan masa sekarang ni. Okay, jadi sekarang ni dia berasaskan juga pada minat. Ya, murid minat macam game tadi, hands on, kerja di luar, itu yang murid minat yang kita nak bawa dari situ. Juga penggunaan masa yang fleksibel, yang ada kaitan kita sembang selalu berkenaan dengan digital nomad apa semua ni. Jadi anak-anak dah bukan lagi perlu duduk di sekolah, mungkin akan datang ni duduk di rumah saja. Sekarang ni pun dah mula dah. PKP ni duduk di rumah. Dah kita nampak dah bahawa benda tu mungkin boleh berlaku pada masa yang akan datang. Itu juga dengan future classroom kita. Kelas yang lebih fleksibel, memerlukan kepada warna yang menarik, susah atur yang bebas, cara pembelajaran yang bebas, dan juga penggunaan teknologi lah. Jadi kita sekarang ini pun masih lagi belum boleh wujud kelas yang ada komputer dalam kelas. Patutnya sekarang ni dah ada dah. Sudah ada pun setiap kelas ada komputer. Tapi kita tak mampu lagi nak sampai ke situ. Makna jauh lagi masa tu yang kita nak sampai. Kalau di negara luar dah ada BYOD, bring your own device. Mana kita duduk di sekolah, budak bawa device sendiri. Rasanya itu boleh atasi lah benda ni. Okey, yang akhir lah. Yang akhir sekali, bila tuan pengarah bagi superhero sini, ini berfikir ni, siapa superhero kita nak buat ni. Nak milih itu agak fikir banyak orang tu. Tapi untuk superhero ni saya nak ambil petikan dia punya quote saja. Ada 3 quote sini yang saya rasa menarik untuk saya sebut sini. Yang pertama sekali daripada Iron Man ini, sometimes you got to run before you can walk. Kadang-kadang kita nak kena laju sebelum basic. Tinggal yang basic, pergi ke depan. Contoh dalam inovasi kita di sekolah ni, kita tak ada pun pertandingan peringkat sekolah ni. Kalau nak tunggu budak bertanding dulu, nak cari siapa tak dapat. Jadi kita pergi dulu, bawa budak pergi ke depan dulu, lawan dulu, menang. Kemenangan itulah yang akan memberi rangsangan kepada pelajar yang lain. Dan sekarang ni waris pun berminat, budak pun berminat nak sertai yang inovasi ini. Sebab kita dah tunjuk dah, bila waris kita masuk dalam grup, ini CJ dapat daripada Mairis, ini CJ antarabangsa, budak dapat. Tunjuk di mana, di Kuala Lumpur, di Perak, di Pahang, budak-budak ini pergi. Jadi waris pun berminat, tertanya-tanya apa lagi inovasi kita boleh buat untuk tonjolkan budak ni. Yang keduanya, daripada Captain America ni, dia kata soldiers trust each other, that what makes an army, not a bunch of guys running around shooting gun. Kerjasama, kerjasama. Jadi nak bina satu tentera itu, yang besar itu, satu gerombolan, satu pasukan yang besar, dia mesti ada orang yang terlatih bekerjasama. Bukan ada senapang main tembak saja, tak boleh. Atau masing-masing guru yang ada kemahiran, masing-masing guna kemahiran untuk dia sendiri, tak boleh. Dia mesti campurkan idea dan pemikiran itu bersama, baru boleh bina pasukan untuk bina sekolah. Yang terakhir, everything impossible until somebody does it. Ini Batman kata.
Ya, benda yang mungkin impossible, tak boleh dibuat, mustahil nak buat. Lagi tak buat memang mustahil lah. Lagi tak buat. Buat dulu. Yang ini ada kaitan juga dengan sekolah ini. Sekolah ini bermula dengan kosong. Tak ada apa. Ya. Tahun 93, 92. Cetusan idea ni daripada pengetua dulu yang asal Ustaz Adnan. Dia yang cetuskan idea ni. Panggil saya, dia kata kita buat sekolah rendah untuk feeder school kepada menengah. Pasal tu kita dapat Senggai sekolah menengah, pasal tu kita dapat murid ke sekolah kebangsaan nak masuk ke sekolah agama tak boleh, lambat. Jadi pengetua kata kita buat satu sekolah rendah, feeder school. Tapi cikgu buat, saya buat. Cikgu kena buat kata kerja. Jadi saya buat kata kerja. Persoalannya ialah bina sekolah ni satu benda yang besar, bukan benda kecil-kecil. Ya? Kita pun tak tahu nak jadi macam ni. Ya? Jadi bermakna di sini sekarang ni pun masih boleh pakai. Ya? Ada perkara yang kita kena buat dulu. Masalah bincang kemudian. Ya? Kalau tak masalah dulu, tak jadi ya. Kita nak buat lah. Habis itu lah. Sekian dengan itu saja. Terima kasih. Terima kasih lah cikgu. Cikgu punya ayat yang tadi tu apa? Memang tepat lah. Saya duk cari ke lah kod tu kan. Tapi alhamdulillah cikgu boleh bagi. Jadi terima kasih cikgu. Jadi saya harap dalam masa yang terdekat ni cikgu dapat bimbing lah, sebab kita sebagai pemimpin ni antara tugas utama kita adalah melahirkan pemimpin yang di bawah kita lah, pemimpin pelapis. Jadi fikir-fikir yang ada ni kena apa? Ambil lah. Orang kata ilmu yang ada pada Cikgu Ramzi ni ya. Jangan segan-segan nak masuk MPQL sebab kita perlukan. Jadi dah ada sifu yang betul lah. Jadi kita perlukan orang yang macam ni lah. Okey ya, jadi tahniah lah pada sekolah ni atas penjelasan yang pada saya cukup ada korelasi lah dengan apa yang saya dah bentangkan pada 21 hari bulan itu. Jadi kalau Cikgu Ramzi belum bentangkan lagi tu, minta PowerPoint tu tengok. Sebab hampir sama lah, cuma yang saya bentangkan tu mungkin lebih meluas lah dia punya skopnya. Okey. Cuma saya nak sebut di sini satu perkataan, iaitu Future Ready School. Sekolah yang bersedia untuk masa depan. Kenapa sampai tiap-tiap tahun ada lebih satu kelas yang tak dapat masuk sini? Kerana kita telah menyediakan satu isi kandungan yang menepati apa yang mak bapak suka. Kalau tanya saya lah, kalau saya diberi kuasa, memang semua sekolah saya nak buat habis 4.30. Kan? Macam sekolah Siam lah. Tak payah mula 7.30, mula pukul 8 lah. Jadi mak bapak ada masa nak hantar apa semua kan. Dan kita pun, di pejabat pun, kita akan dapat produktiviti yang lebih bagus. Sebab kebanyakan orang dia takkan balik. Ambil anak lah, nak hantar anak, nak pergi hantar kelas kafar lagi, nak bagi makan lagi. Pergi masuk pukul 2 jadi 2 suku sebab lampu merah lah apa semua kan. Jadi tahniah lah. Maksudnya kalau saya ni diberi macam cikgu kata dulu nak buka satu sekolah, saya ni diberi satu, orang kata minta dibuat satu kertas konsep, maksudnya kita dah ada satu modul. Dan lagi satu, saya nak minta juga, bila cikgu ada kesempatan, maksudnya makan tu memang telah dibayar pada kantin, menu kita boleh sediakan. Cuba tengok konsep bento Jepun. Kan, bento. Google lah. dia dah ready dah. Maksudnya kita boleh bagi satu makanan yang cukup sihat kepada budak-budak kita. Kita boleh tetapkan. Jadi macam menu di asrama-asrama lah. Tapi menu di asrama ni pun tak berapa menarik ke, sebab dia bukan satu menu yang cukup sihat ke lah. Dia mungkin boleh ada buah sikit ke, ada apa kan. Jadi itu adalah antara benda-benda yang boleh di showcase. Dan cuma saya tadi di sekolah sebelah saya dapat satu perkataan lah, iaitu izzah. Dia selalunya kita takbur, tapi yang ni izzah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya show off dengan showcase. Show off ni macam nak menunjuk lah. Dia tunjuk video dia masak, tapi pakai gelang tu dia 2 inci. Itu show off lah. Tapi kalau showcase, dia masak, dia tak tunjuk lah gelang dia. Maksudnya memang betul niat dia nak tunjuk cara masak.
Itu beza. Jadi di sini pun kita perlu izahkan benda-benda yang berlaku tadi. Contohnya robotik, contohnya memanah dan sebagainya ni. Okey, dan kita tak dapat nak elak lah bila kita sebut tentang pendidikan ini. Ada orang kata pendidik kita ni panggil pendidik, bukannya apa ni kan. Dia ada 3, iaitu yang pertama sekali adalah apa yang kita panggil sebagai knowledge. Knowledge ni kan. Jadi knowledge ni umum lah, perkara yang umum. Dulu ada knowledge saja dah cukup lah. Tetapi sekarang bila future ready school ni, knowledge saja tak cukup, dia kena ada skill. Bahkan saya duk nampak budak-budak yang graduate engineering, macam-macam lah graduate sekarang kan. Yang graduate ni pun berkemungkinan akhirnya mereka kena masuk juga ke pusat-pusat kemahiran untuk dapatkan kemahiran yang tak diajar di universiti. Jadi knowledge, kemahiran. Jadi kalau dapat dua-dua benda ni sebagai future ready school ni, kita dah ajar siap-siap lah di sekolah daripada sekolah-sekolah biasa. Dan itu pun sebenarnya adalah daya tarikan mak bapak hantar. Cumanya bila knowledge ni dia melibatkan kita, macam cikgu kata tadilah, untuk mereka bentuk sikit lah cara mengajar, melihat kembali isi kandungan silibus itu supaya dianya lebih menarik. Sebab apa? Walau sekolah kita ni sekolah agama dan sebagainya, kita tak dapat lari daripada melihat fitrah murid kita. Dia masih lagi kanak-kanak, even though walaupun ada budak perempuan sebelah dah height apa sebagainya, tapi still fitrahnya dia masih kanak-kanak. Dia memerlukan bimbingan lagi. Dia nak apa? Budak kanak-kanak dia nak apa? Dia nak main, dia nak gembira. Jadi jangan lupa benda yang paling penting sekali, tolong bagi tahu kat cikgu-cikgu, fun learning. Kan, pengajaran itu mestilah ada unsur kegembiraan lah untuk sekolah rendah ni. Jangan kita terlalu serius sangat kan. Jadi di samping tu kita juga lihat jugalah unsur-unsur ataupun kriteria dalam PK21 ni. Okey, dan kemudian skill tu adalah contohnya PK Core dan PK Ham lah. Kena lihat juga supaya proses itu, saya sekali lagi lah, kesian kat ustaz ni, 5 kali dengar cerita cabai. Bila saya pergi sekolah-sekolah negeri polis yang dalam 20 sekolah, banyak sekolah dia cerita dia tanam cabai. Dia kata dia bila tu kan, apa yang special daripada sekolah lain, dia kata dia ada buat projek tanam cabai. Saya kata okey, tak ada masalah tanam cabai. Tapi saya nak tanya dia, di manakah budak terlibat dalam proses tanam cabai ni? Dia kata budak bila cabai tu berbuah, budak akan petik cabai tu. Habis saya kata yang tanam, yang siram semua tu siapa dia? Tukang kebun. Adakah budak diberi penggiliran untuk baja cabai tu? Tak. Dia kata semua tukang kebun buat. Dia kata kalau bagi budak-budak ni payah lah. Dia kata sehari baja tumpah lah semua kan. Okey. Kalau saya tanya soalan, apa yang missing di situ? Proses lah. Budak tidak didedahkan kepada proses. Mereka tanam cabai satu projek, dia hanya dapat satu pengalaman, kemahiran petik cabai. Jadi apa? Rugi kan? Sepatutnya kita ajak dia polybag size apa, tanah apa, baja apa, benih macam mana, berapa banyak air nak siram, bila boleh petik, berapa lama cabai tu akan berbuah, cara nak marketkan cabai tu. Kalau nak jual dengan cikgu-cikgu pun biar depa pi tanya, cikgu, kami ni daripada kelab tanian, ada nak jual cabai, cikgu nak berapa kilo, kan? Kalau kita bagi dia peluang macam tu, apa yang dia dapat? Itu adalah kemahiran komunikasi. Kan, yang sangat penting dalam PK21. Kan, kalau contohnya cikgu nak beli cabai ke, cikgu tu pun ajar, jangan tanya macam tu, tanya elok-elok, cerita dulu kamu nak jual apa. Jadi secara tak langsung kita ajak dia values. Di situlah yang sebenarnya kelompongan kita. Kan, kita ada produk, kita ada showcase kita, tetapi kita miss proses mengajar anak-anak kita. Jadi saya harap dalam aspek kemahiran ni, lihat balik perkara tu, terutamanya apabila kita nak cepat sangat benda tu, kita nak mudah, kita terlalu nak showcase, kita melupakan proses yang sebenarnya itulah keperluan anak-anak kita.
saya yakin kalau budak tu darjah 5, darjah 6 dia memang dah tahu proses tanam cabai. Kalau dia graduate engineering pun tak ada kerja pun, selama dia boleh tanam cabai 500 polybag kan, 2-3-4 ribu income. Saya pernah nak cerita sikit lah. Ada dulu saya mengajak pengetua di sekolah Sultan Yusof Batu Gajah. Ada seorang ni, anak dia lulus UTP Petronas, Petroleum Engineering. Minta kerja, lepas setahun dapatlah kerja di Rapid Pengerang. Di Johor, ujung Johor. Dia pun dengan bangganya bawa lah anak dia nak pergi kerja kan. Daftar kerja, gaji saya ingat dalam 2,200 kot. Campur elang-elang dapatlah 2,600. Pergi nak cari rumah. Mahal. Rumah sewa 2,500 ke atas semua. Pergi nak cari bilik. Bilik RM1,000 sewa. RM1,000 tolak 2,600, tolak makan dengan kawasan tu mahal apa. Dia kata mai lah hang balik Batu Gajah lah, kita berniaga apa balik ke apa. Tu maksudnya kan. Maksudnya kemahiran tu penting. Graduate lah. Kemahiran tu adalah akan membantu dia nanti. Jadi itu yang situasi yang saya boleh lah. Dan saya percaya kalau kita dah dedahkan dia daripada sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah pun dia akan seorang yang mampu lah untuk berdikari. Kalau ada projek apa pun dia boleh buat sebab kita dah dedahkan dia. Nakkan pula sekolah rendah ni tak ada lah orang kata pressure sangat kan. Paling-paling pun UPSR lah. Okey, dan tahniah lah kerana sebuah sekolah yang saya rasa hebat lah. Okey, jadi itulah yang saya nak sampaikan sedikit sebanyak. Jadi terima kasih. Ini sebenarnya lawatan nak berkenalan saja dengan cikgu, dengan PK ya. Sebab pengetua guru besar dengan PK adalah orang yang saya bertanggungjawab untuk grow. Tetapi cikgu-cikgu adalah PK dengan guru besar yang bertanggungjawab untuk grow. Saya mungkin tak sampai lah kalau nak pergi sampai level cikgu. Kan, jadi insya-Allah saya mendoakanlah sekolah ini dia akan betul-betul menjadi feeder school kepada sekolah sebelah. Macam sekolah sebelah pun tadi saya dah cakap, saya kata walaupun kita ni berorientasikan subjek-subjek agama, walaupun kita kurikulum dini ni khususnya nak menjadi ulama, tetapi jadilah ulama yang hebat. Ulama yang pada masa yang sama dia juga engineer yang hebat. Ulama pada masa yang sama dia juga arkitek yang hebat, doktor yang hebat. Macam Ibn Sina, Ibn Battuta dan sebagainya. Jadi tak mustahil kita boleh dapat kualiti-kualiti yang sebegitulah. Kalau daripada awal lagi kita dah bentuk, kita dah fokus untuk kita hantar ke sebelah, ataupun kalau tak sebelah pun ke produk-produk sekolah agama yang lain lah. Okey, terima kasih banyak-banyak lah. Tahniah lah kerana jaya membina satu sekolah yang nampaknya sangat ni lah, berdasarkan taklimat apa semua tu, alhamdulillah. Okay.